Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua para pelajar saya. Hari ini kita sambung syllabus 14.1 Coordination and Response. Hari ini kita dah stop dekat type of neurons. Hari ini kita sambung kepada reflex action dan juga synapse. Alright? Jom kita tengok dulu dia punya syllabus. Apa yang perlu kita belajar. Inilah dia syllabus yang kita perlu belajar hari ini. Antaranya ialah describe a simple reflex arc. Okey, kita perlu ceritakan sedikit berkenaan dengan reflex arc, apa yang dikatakan sebagai reflex arc, nanti kita tengok. Yang kedua, describe a reflection as a mean of, ini adalah maksud reflection. Okey, kita tengok nanti what are the definition of reflection. Mari. What is a reflection? Reflection actually automatic response towards stimulus. Apabila ada stimulus, respon tu berlaku secara automatik tanpa melibatkan kamu punya pemikiran ataupun melibatkan otak kamu atau melibatkan keputusan yang dibuat oleh otak. Okay, automatic reaction ni adalah berlaku secara pantas di mana kamu punya nervous system tu dia integrate dan coordinate antara stimulus dan respon. Daripada stimulus nak menghasilkan respon tu berlaku dengan sangat pantas. The keywords ialah automatic dan juga rapid. Itu keyword yang pertama. Keyword yang kedua ialah integrating and coordinating stimulus with the response. Ni ada stimulus, ni ada respon. Reflection dia integrate dan coordinate stimulus dengan respon ni secara pantas dan automatic without the need for thought or a decision. Sebelum sempat kamu buat keputusan, respon tu dah terhasil. Cepat kan? Betul ke cikgu? Respon boleh berlaku dengan cepat macam itu? Ya, ia berlaku sebenarnya setiap hari tanpa kita sedari. Contoh, kita tengok contoh di situ. Yang pertama, okay, when a particle of dust touch the cornea of the eye, it will blink automatically. Bila ada habuk masuk mata je, kamu secara automatik akan blink. Itu adalah salah satu contoh tindakan reflex ataupun reflex action. Yang kedua, a particle of food touching the lining of windpipe. Apa maksud windpipe? Bila ada makanan, kamu makan, kamu kunyah, bila makanan tu touch just kamu punya lining of windpipe, lining of kamu punya trachea, secara automatik, okay, secara automatik kamu akan terbatuk. Sebab apa? Sebab kita tak nak makanan tu masuk ke dalam trachea. Kalau makanan masuk ke dalam trachea, kamu akan tercekik. Jadi akan secara automatik terbatuk. Tak sempat lagi impuls tu sampai ke otak. Respon pun telah terhasil. Kerana apa? Sebab nak melindungi diri kita. Yang ketiga, when the bright light shines in the eye. Apabila tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang. Contohnya daripada torchlight. Tiba-tiba kamu buka torchlight ke mata kamu, apa yang akan berlaku? Kamu punya pupil tu yang mana? Pupil tu yang ini. Pupil tu ialah yang ini. This is your pupil. Pupil kamu secara automatik akan contract. Dia akan jadi mengecil. Kenapa dia mengecil? Sebab they want to control the amount of light yang masuk ke dalam mata. Kalau terlalu banyak cahaya matahari masuk ke dalam mata, boleh buta. Okay? Dan reflection ni kita tak boleh stop. Okay? Kita tak boleh stop dia daripada berlaku. Contohnya, ada habuk, tiba-tiba ada lalat nak masuk mata. Kamu tak boleh stop, mata kamu akan secara automatik berkelip-kelip macam tu. Faham? Kita tengok seterusnya. Cikgu, macam mana respon tu boleh berlaku dengan sangat pantas? Tanpa kita sedar, kita dah hasilkan respon. Ia di luar kawalan kita, di luar kawalan. Okey, mari kita lihat perjalanan impuls tersebut. Perjalanan impuls kita panggil sebagai reflex arc. Arc tu ialah
lengkungan. Okey, lengkungan. Melengkung. Apa yang melengkung, cikgu? Perjalanan dia. Kita panggil arc sebab dia bermula daripada stimulus, dia pergi sensory neuron, dia pergi interneuron, dia pergi brain, dia patah balik kepada motor neuron dan pergi kepada effector. Itu perjalanan dia. Dia naik, dia turun balik. Kan melengkung tu, dia naik, dia turun balik. Itu namanya arc, lengkungan. Tapi sekarang kita nak tengok reflect arc, di mana respon yang terhasil tanpa involve the brain. That means the impulse tak sampai ke otak. Dah terhasilnya respon. Okey, mari kita lihat perjalanan ini. Okey. The reflect arc ataupun perjalanan tindakan refleks ni melibatkan yang pertama stimulus lah. Okay, yang pertama stimulus. Stimulus ni apa? Perubahan. Perubahan dari segi luaran ataupun persekitaran di dalam badan kita. Apabila ada stimulus, adalah reseptor. Reseptor ni apa? Reseptor adalah neuron cell yang detect perubahan tadi. Okay? Stimulus adalah perubahan. Reseptor detect any changes. Okay? Stimulus is a changes. Receptor detect the changes. After the receptor detect the changes, they will produce impulse. They will produce impulse. Okay? They produce impulse, and then the impulse will send atau will transmit through the sensory neuron pergi kepada our coordinating center. Kali ini the coordinating center tak sampai ke otak, dia hanya sampai ke spinal cord sahaja. Selalunya selepas sensory neuron dia akan pergi ke spinal cord, lepas spinal cord dia akan pergi ke brain. Betul tak? Okey, lepas tu daripada brain patah balik ke motor neuron. Tapi sekarang ni dia dah ada jalan shortcut di mana dia tidak pergi ke brain. Dia pergi ke spinal cord terus patah balik ke motor neuron. Okey, sebab tu tindakan tu sangat pantas tanpa kita sedari. Kerana apa? Kerana apa yang kita sedar adalah apa yang berada di dalam cerebrum. Betul tak? Jadi maklumat tu tak sampai cerebrum, dah terhasilnya respon. Jadi kita tak tahu, tapi tindakan tu dah berlaku. Itu yang kita panggil sebagai reflex action. Faham? Okey, selepas dia pergi ke spinal cord, dia terus patah balik, dia terus transmit the impulse to the motor neuron, dan motor neuron will transmit the impulse towards your effector, iaitu muscle ataupun gland. Ingat yang itu kita belajar, effector ada dua, muscle ataupun gland, dan terhasillah respon. Inilah dia punya reflex arc. Kalau dia tanya, suruh buat reflex arc, kamu cerita perjalanan impuls daripada stimulus kepada respon. Itu saja. Tapi perjalanan itu tidak melibatkan otak. Okey? Ini contoh dia. Kita tengok contoh dia lagi. Daripada reseptor, sekejap dia lagging sikit. Daripada reseptor, dia pergi ke sensory neuron, pergi ke spinal cord, daripada spinal cord, okey, dia terus pergi ke motor neuron, lepas motor neuron dia terus pergi ke effector. Dia pergi otak tak? Tidak. Maksudnya otak tak perasan pun benda ni berlaku. Otak perasan selepas itu baru otak perasan. Selepas tindakan berlaku baru otak perasan. Sebab maklumat tu sampai juga ke otak. Cuma respon dah berlaku baru maklumat sampai ke otak. Okey, faham Okey, tadi saya dah bagi contoh yang simple lah. Kita kelip-kelip mata, batuk-batuk. Tapi ni kita nak tengok perjalanan yang real. Yang real di mana impuls tu
tidak sampai ke otak. Okey, kita ada dua contoh reflection, iaitu yang pertama ialah kita tengok yang ini, knee jerk reaction. Knee jerk reaction tu di mana apabila kita ketuk tendon di bawah kepala lutut ataupun patella, kaki akan secara automatik menendang ke hadapan. Okey, jadi kita lihat Masihkah kau ingat kita ada 3 jenis neuron, iaitu sensory, relay dan juga motor neuron, ataupun dalam SPM kita panggil afferent, interneuron dan juga efferent neuron. Okey, dalam proses knee jerk reaction ni ada E tu tak ada apa-apa pun maksud dia. Tak ada apa Dalam proses knee jerk reaction ni ataupun patellar reflex, dia melibatkan 3 neuron sahaja. Hanya 3 neuron yang involved dalam proses penghasilan respon ini. Itu mari kita lihat. Mari kita lihat. Oops, sorry. Mari kita lihat. Saya terangkan dahulu proses tersebut, macam mana dia berlaku. Okey, macam mana dia berlaku proses tersebut? Kejap saya setting sikit. Okey. Macam mana proses itu berlaku ialah dekat bawah kepala lutut kamu, okey. Kalau kamu rasa kaki kamu, sekarang semua orang pegang lutut dia. Okey, cari mana kepala lutut kamu. Okey, kamu jumpa kat sini. Kepala lutut kamu di sini. Okey, kepala lutut kamu di situ, dan tetapi kita ada sebenarnya di atas kepala lutut tu ada lalunya tendon. Ada lalunya tendon, yang warna biru tu ialah tendon. Okey, kamu rasa tak di bawah kepala lutut ada satu struktur yang keras? Itulah yang kita panggil sebagai tendon di bawah kepala lutut ataupun tendons below the kneecap. Okey, apa yang kita buat dalam eksperimen ni ialah kita ketuk tendon di bawah kepala lutut tersebut dengan tukul rubber, bukan tukul besi. Kalau tukul besi habislah injured. Kita ketuk dengan jari pun boleh, slow je. Okey. Tapi sebelum kamu buat eksperimen ni, kamu kena relaxkan segala muscle yang ada dekat kaki. Jangan kontrol kaki kamu tu. You have to relax all the muscle in your leg. After that, biarkan kaki tu tergantung. Kalau nak mudah, kamu silangkan kaki lah. Kaki yang kat atas tu, kamu rasa cari kepala lutut dia kat mana. Kamu rasa bawah kepala lutut tersebut ada satu struktur yang agak keras. Itu namanya ialah tendon. Tendon ialah menghubungkan antara tulang dan tulang. Struktur yang menghubungkan antara tulang dan muscle. Okey. Struktur yang menghubungkan antara tulang dan muscle. Apa yang dihubungkan? Tendon menghubungkan tulang kaki kamu ni, yang ini, okey, dengan muscle quadriceps. Okey, this is your quadriceps. This is your muscle quadriceps. Okey. Apa yang berlaku bila kita ketuk tendon tersebut akan menarik muscle kamu. Quadriceps. Dia akan tarik muscle quadriceps. Bila tendon tu tendon tu diketuk, dia akan tarik. Dia akan tarik sedikit kamu punya muscle quadriceps yang atas ni. This quadriceps. Okey. Lepas tu dekat struktur quadriceps, there is a receptor. Yang kita panggil sebagai stretch receptor. Apabila quadriceps kamu tu stretch receptor pun akan triggered. Maka dia akan mengesan perubahan. Perubahan tersebut akan menghasilkan impulse. Okey? Seterusnya, impulse that produced by the stretch receptor will be transmitted through the sensory neuron. Lepas tu dia akan masuk ke dalam spinal cord melalui dorsal root. Ingat lagi geng lain dekat situ? Akan masuk melalui dorsal root. Dan ajaibnya, that impulse takkan hantar ke otak. That impulse terus patah balik. Kamu nampak ada warna hijau tu, sensory neuron terus berpusing, bersambung dengan motor neuron, keluar melalui ventral root, dan akhirnya impulse tersebut hantar semula ke quadriceps, iaitu dia punya effector. Okey, dia punya effector, dan akhirnya quadriceps contract.
When your quadriceps contract, your leg will move forward ataupun kita panggil action ni sebagai jerk forward. Sebab tu namanya knee jerk reaction. Mari kita lihat semula. Yang pertama, when the tendon below the kneecap is knocked, the quadriceps muscle stretch and stimulate the stretch receptor to trigger nerve impulse. And then the nerve impulse will be sent by sensory neuron towards the motor neuron in the spinal cord. After that, the motor neuron transmit the impulse from the spinal cord back to the effector, which is the quadriceps muscle. And then, lastly, as a response, the quadriceps muscle will contract and causing the leg to jerk in front. Boleh faham Ini yang kita panggil sebagai knee jerk reaction. Selepas kamu bergerak, barulah kamu perasan. Sebab apa? Impuls tu lambat sampai ke otak Respon dah terhasil dulu, impuls baru sampai ke otak. Right? Macam mana dia boleh terhasil? Sebab impuls tidak melibatkan otak. Tadi tu knee jerk reaction. Sekarang kita ada reaction yang kedua, di mana reaction yang kedua ni dia melibatkan 3 impuls. Tadi melibatkan 2 je, sensory dengan motor. Kali ni dia melibatkan 3, iaitu dia melibatkan relay neuron ataupun interneuron. Okey, contohnya apabila kamu tersentuh dengan benda tajam ataupun tersentuh dengan benda panas. Prosesnya masih lagi sama. Okey, Cumanya selepas impuls tersebut masuk ke dalam spinal cord through the sensory neuron, the impulse will pass towards the relay neuron yang warna kuning tersebut. Lepas tu relay neuron akan pass the impulse pergi ke motor neuron. Itu je bezanya, yang lain semua sama. Mari kita tengok satu persatu. Mula-mula tangan kamu tercucuk, okay? Your hand is, your finger, bukan hand. Your finger is pricked by a sharp pin, okay? Pricked by a sharp pin. What happened? The pain receptor ataupun pain receptor will detect the stimulus, iaitu pain, and then they will generate impulse, okay? That impulse akhirnya akan transmit melalui yang hijau tu, transmit through sensory neuron. Awak tengok yang atas tu, transmit to sensory neuron, pergi ke towards the spinal cord, okay, towards the spinal cord. In the spinal cord, right, in the spinal cord, the impulse will pass to the relay neuron, okay, dia pergi kepada relay neuron, and then they will pass the impulse towards the motor neuron, and then motor neuron will pass the impulse towards the effector, and then the effector will produce a response by contracting, and the arm will move away from the sharp pin. Mudah je. Okay, bila kamu tersentuh benda tajam, terus tangan tu automatik tarik daripada benda panas ataupun benda tajam. Lepas tu baru kamu rasa, panasnya. Macam tu. Faham tak? Contohnya ni tajam lah, tak perasan. Kawan kamu cucuk. Kamu tak perasan. Cucuk je. Sakitnya. Macam itu keadaan dia. Faham tak? Tangan dah tarik dulu, barulah otak kamu rasa sakit. Sebab impuls tu ada juga yang pergi ke otak. Tapi respon yang terhasil tidak melibatkan otak. Okey? Senang saja. Habis. Part yang pertama sudah habis, iaitu reflex. Senang je reflex ni. Fast, automatic and rapid respond towards stimulus. Okay. Sekarang kita tengok pula berkenaan dengan synapse. Okay. Apa itu dikatakan sebagai synapse? Tadi, okay, sebelum tu, tadi kamu lihat, kita dah belajar bahawa impuls tu akan berpindah daripada sensory neuron, lepas tu dia akan pergi kepada motor neuron ataupun dia pergi kepada relay neuron dulu, and then dia akan pergi ke motor neuron. Okay, antara dua impuls tersebut,
ada titik pertemuan ataupun connection. Itulah titik di mana kita panggil sebagai synapse, di mana apabila ada dua neuron yang bertemu. Okey, apabila contohnya sensory neuron bertemu dengan relay neuron. Jadi inilah yang kita panggil sebagai synapse, a junction between two neuron. Okay. Yang kedua, apa yang perlu kamu belajar atau tahu? Describe the structure of a synapse. Pertama, kamu perlu tahu struktur synapse dan macam mana proses pemindahan maklumat daripada satu neuron kepada satu neuron berlaku pada struktur synapse. Okay, kita tahu bahawa neuron transmit sebagai electrical signal di dalam neuron. Tapi apabila berlaku pertemuan antara dua neuron, pertemuan dua neuron yang tidak bersambung seperti tidak ada apa-apa kat sini, dia bersambung tapi tidak bertemu. Adakah electrical impulse boleh jalan di situ? Semestinya tidak. Kalau wire terputus, adakah elektrik boleh lalu? Tak boleh. Sama juga dengan kita punya impulse yang lalu dekat neuron. Apabila dia sampai ke hujung axon neuron tu, elektrik tu tak boleh tidak boleh meneruskan perjalanan dia. Okey? Jadi dia perlukan sampan. Dia perlukan metod lain untuk berpindah daripada hujung axon kepada hujung dendroid yang baru. Okey, mari kita lihat. Inilah yang dinamakan sebagai synapse. Okey, titik pertemuan tetapi tidak bersambung. Bertemu tidak bersentuhan. Bertemu tapi tidak bersentuhan. Ada halal gap dekat situ. Mari kita lihat struktur dia. Okey, ini adalah satu neuron. Yang warna merah tu satu neuron. Yang warna kuning dekat bawah tu adalah neuron yang lain. Dia ada titik pertemuan iaitu synapse lah. Inilah synapse yang kita panggil sebagai synapse. Tapi dia tidak bersambung. Ada gap. Di mana gap tersebut? Gap tersebut berada di sini. Inilah dia punya gap. Gap. Kat situlah dia punya gap dia. Okey, gap dia dekat situ. Itulah dia punya halal gap. Dia tidak bersentuhan. Tetapi dia bertemu untuk memindahkan memindahkan signal ataupun electrical signal. Tapi dah terputus electrical signal, tak boleh berjalan. Dia kena ubah cara pemindahan maklumat tersebut. Tapi kita nak kenal struktur dulu lah. Okey, ini kita panggil sebagai synaptic knob. Kenapa knob? Knob tu apa? Tombol. Sebab dia macam tombol. Macam tombol pintu rumah kamu tu. Nampak tak? Macam tombol. Bukan tomboy, tombol. Okey, tu dipanggil sebagai synaptic knob. Okey. Lepas tu kita ada struktur yang kita panggil synapse. Synapse tu dia punya titik pertemuan lah. Dia punya gap tu, synapse. Okey. And then kita ada synaptic vesicle. Dalam vesicle ni apa? Vesicle ni bekas macam Tupperware. Dalam Tupperware mestilah ada makanan. Betul? Ini synaptic vesicle, dia membawa chemical di dalam dia. Chemical tu kita panggil sebagai neurotransmitter. Dan neurotransmitter inilah yang memindahkan impuls daripada satu neuron kepada neuron yang lain. Okey, bermula dalam neuron. Katakanlah ni neuron kan. Satu neuron. Apabila neuron tu berjalan dalam apabila impuls transmit in a neuron dalam bentuk electrical impulse. Tapi bila dia dah berada di hujung, nak bertemu dengan neuron yang lain, dia tidak bersambung. Dia bertemu tidak bersambung. Maka ada gap. Gap yang besar ni elektrik tak boleh nak pass through. Jadi dia kena ubah daripada electrical signal kepada chemical signal. Chemical signal yang digunakan adalah
neurotransmitter. Neurotransmitter ni macam postman lah. Postman, okey, kat sini adalah JB. Okey, dekat sana ialah Singapore. Jambatan sudah runtuh. Apabila jambatan sudah runtuh, kena naik sampan ataupun kapal terbang. Okey, kapal terbang atau sampan tu atau kapal itulah yang kita panggil sebagai neurotransmitter. Yang penting maklumat sampai. Okey, jadi information transmit dalam dua bentuk, iaitu electrical signal dan chemical signal. Seterusnya kita ada satu struktur yang kita panggil sebagai mitochondria. Mitochondria ni semua orang dah tahu. Fungsi dia adalah untuk generate energy. Kenapa dia perlukan energy? Sebab untuk dia release the neurotransmitter from the synaptic vesicle, dia nak release neurotransmitter ke sinaps, ruangan sinaps tu untuk neurotransmitter tu bergerak dan pergi kepada neuron yang seterusnya. Ia memerlukan tenaga yang banyak. Maka dekat synaptic knob kita boleh jumpa banyak mitochondria. Right? Mari kita lihat dengan lebih teliti. Nampak tak ada synaptic vesicle? Synaptic vesicle yang mana? Synaptic vesicle yang inilah. Okey, yang ini. This is the synaptic vesicle. Apabila synaptic vesicle tu pergi ke membrane synaptic knob ni kita panggil sebagai presynaptic membrane. Pre sebelum. Yang ini kita panggil sebagai postsynaptic membrane. Pre, ini kita panggil post. Post selepas, pre sebelum. Okey, apabila vesicle tu fuse bergabung dengan presynaptic membrane, dia akan release neurotransmitter tersebut. Okey, sekarang sampan dia dah berlayar di lautan sebab tak ada jambatan kan. Dia punya kapal dah berlayar di lautan. Okey, bila kapal berlayar di lautan, dia berjalan sorry. Okey, bila kapal ni bergerak ni, dia daripada sini. Daripada dalam. Dia daripada dalam. Okey, dalam synaptic vesicle. Lepas tu synaptic vesicle akan release dia punya neurotransmitter. Maka neurotransmitter pun akan keluar daripada pelabuhan. Tapi dia nak pergi ke Singapore ni, kenalah juga ada tempat untuk dia berlabuh. Betul tak? Kenalah ada tempat untuk dia docking dia punya kapal. Kalau tak, kat mana lah dia nak mendarat. Jadi dia kena mendarat dekat struktur hijau ni. Dia kena mendarat dekat struktur hijau ni. Struktur hijau tu kita panggil sebagai reseptor. Reseptor yang akan menerima neurotransmitter tu tadi. Okey. Dekat sebelah presynaptic membrane, dia lepaskan neurotransmitter. Dekat postsynaptic membrane, dia kena terima neurotransmitter tu tadi. Okey. Dia kena terima. Siapa yang nak terima? Reseptor. Mana satu reseptor, cikgu? Reseptor yang warna hijau tu. Okey. Kalaulah bentuk neurotransmitter bulat, maka reseptor dia kena betul-betul fit. Betul-betul bentuk untuk menerima bulat tu tadi. Reseptor adalah spesifik terhadap neurotransmitter. Kalau neurotransmitternya bulat macam ni, anggaplah bulat dia punya reseptor kena juga berbentuk yang menerima bulat. Jadi dia akan bergerak. Dia receive the neurotransmitter. Kalaulah dia punya neurotransmitter bentuk macam ini. Macam ini, macam ni. Neurotransmitter bentuk macam ini. Tapi reseptor bentuk bulat. Tak boleh masuk. Faham tak? Tak spesifik. Jadi, reseptor bentuk dia mesti spesifik terhadap neurotransmitter. Barulah dia boleh terima dan attach. Dia boleh bind, boleh bergabung. Faham? Boleh bergabung. Ni cikgu baru terangkan struktur tau, belum proses. Proses sekejap lagi. Okey, sekarang itulah struktur yang kita boleh jumpa dekat neurotransmitter, dekat synapse. Okey. Dia ada synaptic knob. Okey, lepas tu dekat synapse bawah tu, tempat gap kosong tu, kalau sebelum kita panggil sebagai presynaptic membrane, kalau bawah postsynaptic membrane. Lepas tu kita ada
synaptic vesicle, kita ada mitochondrion, kita ada receptor protein. Itu yang penting receptor protein. Mari kita lihat macam mana proses pemindahan maklumat daripada satu neuron ke satu neuron di sinaps. Okay, kita lihat proses sinaps ni berlaku. Yang pertama, first point ialah when electrical impulse reach synaptic node. Okay, sekarang electrical impulse dah bergerak melalui neuron daripada dendrite ke sel body, sel body pergi ke axon, dah sampai ke hujung axon ni, axon terminal. Maksudnya dia dah sampai ke bahagian knob, bahagian hujung axon. Okay. When the electrical impulse reach the synaptic knob, synaptic vesicle, mana satu synaptic vesicle? Okay, yang itu. Synaptic vesicle akan stimulate. Bila sampai je electrical impulse dekat situ, synaptic vesicle akan bangun dari tidur dia. Ada impulse, maka dia pun akan bergerak ke hujung knob tu dan dia akan release the neurotransmitter. Neurotransmitter ni chemical lah. Dia akan release the neurotransmitter and then neurotransmitter tadi akan diffuse. Point seterusnya, the neurotransmitter diffuse keluar daripada knob tu, dia pergi ke synapse dan akhirnya the neurotransmitter combine with the specific receptor. Okay, combine with the specific receptor. Point dia kena ada, combine with the specific receptor. Okay, specific receptor ni dekat dendrite, neuron yang lagi satu. Okay, selepas dia bind saja dengan receptor, dia akan stimulate the initiation. Dekat receptor tu tadi, akhirnya akan initiate the new electrical impulse dan electrical impulse akan teruskan dia punya perjalanan dekat neuron yang baru. Faham tak? Mula electrical impulse akan lalu dekat, electrical impulse ni akan lalu dekat one neuron until they reach the synapse. After that, the electrical impulse will change into chemical method ataupun chemical impulse dalam bentuk neurotransmitter. Selepas neurotransmitter tu bind dengan receptor of another neuron, they will generate new impulse and then they will continue the electrical impulse to the another neuron ataupun ke effector yang baru. Faham Neurotransmitter is actually a general name. General name untuk nama chemical tersebut lah. Tapi sebenarnya neurotransmitter ada banyak jenis. Yang kita belajar ada 4. Pertama ialah acetilcolin, yang kedua noradrenaline, yang ketiga serotonin, yang keempat dopamin. Okey, dopamin ni yang memberi kita rasa high apabila kita isap rokok, dia keluarkan dopamin. Kita rasa high, gembira, tenang. Okey. Okay, this question adalah question yang sangat famous dan popular. Dia tanya macam mana kita nak ensure, nak memastikan bahawa the impulse travel in one direction. Maksudnya dia tak patah balik. Contohlah ni contoh ni. Dia bergerak, impulse bergerak. Macam mana kita nak pastikan dia tak boleh patah balik. Tak boleh patah balik. Pergerakan impuls tu adalah satu direction, satu arah saja. Dia jalan one way, bukan two way road, bukan two way path. Dia one way sahaja. Bagaimana kita nak pastikan perjalanan impuls hanya satu arah, iaitu kita tengok balik tadi dekat synapse. Reseptor hanya boleh jumpa pada postsynaptic membrane. Okay? The receptor can only be found dekat postsynaptic yang bawah. Dan synaptic vesicle yang di dalamnya ada neurotransmitter, kita hanya jumpa dekat bahagian atas. Sebab tu hanya atas saja yang akan, tak sebenarnya atas, dia boleh jadi kiri kanan, macam tu. Tapi nama dia ialah post dengan pre dengan post. Pre sebelum, post selepas. Okay, receptor can only be found dekat
post-synaptic membrane, while synaptic vesicle that contain the neurotransmitter can only be found at presynaptic membrane. Okey, jadi siapa yang release neurotransmitter? Hanya satu tempat saja. Yang accept neurotransmitter pun hanya ada satu tempat sahaja. Umpamanya lapangan terbang hanya boleh kapal terbang tu hanya boleh pergi saja, tak boleh mendarat. Tu umpama dia. Faham tak? One way saja. Kapal terbang tak boleh darat dekat situ. Dia hanya boleh pergi saja. Pergi. Dia hanya boleh pergi, dia boleh depart, dia tak boleh arriving. Faham Manakala satu lagi lapangan terbang hanya boleh arriving saja, tak boleh depart. Jadi pergerakannya satu arah saja. Faham Adakah drug boleh mengganggu sinaps? Ya, boleh. Drug boleh mengganggu tindakan sinaps. Okay, kita tengok Many drugs interacting with receptor molecule. Reseptor tu hanya menerima neurotransmitter tertentu saja, betul tak? Tapi drugs ni bentuk dia sama macam neurotransmitter. Jadi dia boleh mengganggu, melekat dekat kita punya reseptor dekat neuron tersebut. Contohnya heroin, dadah heroin Stimulate receptor molecule in synapse in the brain. Apa maksud stimulate? Dia merangsang. Okay. Stimulate receptor molecule in synapse in the brain, they triggered the release of dopamine. Okay. Heroin ni boleh trigger, merangsang pembebasan dopamin. Dopamin ni adalah neurotransmitter yang menyebabkan kita rasa high, kita rasa seronok, kita rasa relax. Contoh macam tu. Yang kedua, spider toxin ataupun toksin yang dihasilkan daripada microorganism tetanus, infection tetanus kancing gigi ni, okay, pada bakteria Clostridium. Dia akan buat apa? Dia akan break down vesicle tadi, synaptic vesicle, yang dalamnya ada neurotransmitter. Maka apabila vesicle ni tadi dah breaks, dia akan release a lot of transmitter dan akhirnya dia akan disrupt the normal function of synapse. Okay. Then what happen? Bila dah terlalu banyak neurotransmitter yang release, maka akan menyebabkan muscle spasm ataupun lockjaw, kancing gigi, dan juga boleh menyebabkan heart failure. Itu bahaya. Sebagai tugasan kamu, okay, saya nak kamu cari dalam buku teks KSSM, okay, cari berkenaan isu-isu yang berkaitan dengan human nervous system. Antaranya ada 7 Saya nak kamu cari dan buat sikit je lah nota, tak perlu banyak-banyak. Berkenaan multiple sclerosis, apa yang dinamakan sebagai multiple sclerosis, macam mana dia boleh terjadi, ada ganggu kita punya sistem nervous macam mana. Yang kedua, epilepsi, Alzheimer, Parkinson, brain paralysis, ADHD, as well as the last one, autism. Buat nota dekat buku nota. Okay. Seterusnya ada nota yang kedua dekat buku yang sama juga. Saya nak kamu cari the effect of drugs and alcohol abuse on human coordination and response. Ini sangat-sangat penting topik yang ni sangat penting, selalu masuk dalam exam. Kamu cari apakah kesan-kesan dadah dan alkohol terhadap kita punya human coordination and response. Adakah dia melambatkan kita punya respon ataupun mempercepatkan? Jenis dadah yang macam mana yang mempercepatkan kita punya coordination and response? Dadah mana pula yang akan depresskan kita? Kamu kena cari jenis-jenis tersebut. Buat nota sikit dalam buku. Okay? Topik yang terakhir, sikit je ni lagi, tinggal beberapa slide saja. Iaitu kita nak distinguish, membezakan antara voluntary dan juga involuntary action. Apabila kita membuat comparison, perkara yang kamu perlu tahu ataupun perlu ada ialah dia punya similarities dan juga differences. Dua benda ni perlu ada. Okay, dua benda ni perlu ada dalam membuat comparison. Pertama, kita tengok dia punya similarities. Both action involve stimulation, impulse, neuron and effector organ. Okay, tak kisahlah voluntary ke involuntary.
Okey, sebelum tu kamu tahu tak apa yang dikatakan voluntary dan involuntary? Voluntary itu maksudnya tindakan dalam kawalan melibatkan cerebrum. Okay, cerebrum ni mengawal segala tindakan dalam kawalan kamu. Maksudnya kamu sedar, kamu nak makan, kamu nak berjalan, kamu nak bercakap, semua tu di dalam kawalan kamu. Okay, sebab tu segala tindakan kita akan dipersoalkan dan dihitung di akhirat kelak. Sebab ia semua datang daripada kemahuan kita, kesedaran kita. Okey, involuntary action pula di luar kawalan. Contohnya macam reflex action tu tadi, yang tu di luar kawalan. Kita kelip-kelip mata sebab kena habuk di luar kawalan. Jantung kita berdenyut di luar kawalan. Kita tidur, jantung kita masih berdenyut. Kita tidur, paru-paru kita masih boleh bernafas. Kita punya intercostal muscle masih contract and relax. Itu dinamakan sebagai involuntary di luar kawalan. Kita berjalan-jalan, kita punya perut masih lagi melakukan proses digestion. Itu maksudnya di luar kawalan kita. Kita tak sedar pun proses digestion itu berlaku. Kita makan, kita tak sedar pun makanan tu turun ke perut. Kita tak sedar. Itu namanya involuntary di luar kawalan kita. Jadi kita tengok perbezaan dia. Kalau voluntary, action that we are conscious of and done on our will. Seperti yang saya cakap tadi lah. Kalau involuntary, action that occur automatically and occur without us being conscious. Tanpa kita sedar pun. Kedua, involve the somatic nervous system. Manakala voluntary involve the autonomous nervous system. Autonomous maksudnya yang automatic lah. Nanti kita tengok balik apa dikatakan sebagai somatic dan autonomous ni. Yang seterusnya, control by cerebral cortex. Okay, voluntary control by cerebral cortex. Manakala involuntary dikontrol, dikawal cerebral cortex ni cerebrum lah. Manakala involuntary action dikawal oleh medulla oblongata dan hypothalamus. Ingat lagi tak apa fungsi medulla oblongata? Kita punya dikawal kita punya breathing rate dengan heart rate. Ingat lagi kan? Seterusnya, involve the relation of skeletal muscle. Voluntary involve skeletal muscle. Apa skeletal muscle? Muscle yang attached to your bone. Menyebabkan kita bergerak, berjalan, berlari, bersukan, berenang, semua melibatkan pergerakan. Itu adalah melibatkan muscle yang attached ke bone. Tapi involuntary involve the relation of smooth muscle and gland. Apa maksud smooth muscle? Smooth muscle ialah muscle yang berada dekat kamu punya esophagus, berada dekat kamu punya perut, kamu punya artery, kamu punya vein, kamu punya small intestine, large intestine. Itu yang menyebabkan pergerakan di dalam badan kamu. Tapi kita tak sedar pun dia bergerak. Kamu perasan tak kamu punya makanan tu sedang dicerna, dihancur-hancurkan oleh perut? Tak perasan kan? Tahu-tahu dah jadi feces sahaja. Okay? Ni, kena ingat ni similarities and differences. Okay, inilah secara ringkasnya. Nanti kamu boleh tengoklah. Pause, baca. Benda yang sama cikgu terangkan tadi. Sampailah kita ke penghujungnya lebih kurang dalam 43 minit, 44 ataupun 45 minit lah. Okey, di hujung ni kamu kena tahu apa yang kita record balik. Apa yang kita belajar hari ni ialah berkenaan dengan yang pertama, reflect action. Kita belajar tentang reflection. Lepas tu reflection ada dia contoh, ada dia punya reflect up. Contohnya ada dua, iaitu knee jerk reaction dengan touching sharp object. Kalau knee jerk reaction dia involve 2 neuron. Kalau sharp object dia involve 3 neuron, iaitu dia ada melibatkan relay. Lepas tu kita ada belajar tentang synapse. Pertama, kamu perlu tahu struktur synapse. Yang kedua, kamu perlu tahu bagaimana impulse tu transmit through the synapse, iaitu melibatkan pertukaran daripada electrical signal kepada neurotransmitter and then back to electrical signal. And then the third one, kita belajar berkenaan dengan comparison between voluntary dan juga involuntary. Jadi kita belajar 3 benda je malam ni. Sikit je. Ingat kita ada 2 task untuk kamu lakukan. Task tu hanyalah buat nota. Kenapa buat nota? Sebab kita nak recall balik supaya kita senang ingat. Supaya short term memory menjadi long term memory. Supaya ilmu menjadi amal. Amal kita bawa ke kubur. Itulah dia.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi kehadiran dekat description di bawah. Okey, isilah. Okey. Assalamualaikum.